Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa biyasir wa la tu'asir bitammin bil khair. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang muliakan Ta'ala, salam fitness kolbu siri ke berapa? 61. Masya Allah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. InsyaAllah bantu sebarkan dulu sahabat kita. Sekarang ni page ni ada yang dah tak dapat notification. Banyak juga Jadi insyaAllah bantu sebarkan dulu. Sebarkan sahabat kita. Baik, insyaAllah perbetulkan niat kerana Allah SWT. Perbetulkan niat kerana Allah SWT. Apa pun kita lakukan hanya semata-mata nak harapkan ridha Allah SWT. Siri Fitness Kolbu ini membincangkan secara jelas insyaAllah hal-hal yang berkaitan tentang jiwa dan kaedah mengatasi segala apa yang berkaitan dengannya, yakni ancaman, gangguan, menguatkan, ya insyaAllah. Jadi insyaAllah bantu sebarkan dulu. Alhamdulillah. Online ulangan memang. Tadi saya ada kuliah subuh. Tu saya postpone untuk Hizib Nawawi tu. Saya tak buat dah kat page saya tadi. Tadi ulangan saja, ulangan. Rekod dan ulangan. Saya tak buat lah kat page saya tadi. Tadi ada kuliah subuh. InsyaAllah. Besok pun ada kuliah subuh juga. Besok tengoklah. Allah izinkan saya buat ala live. InsyaAllah. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kait. Alhamdulillah. Ya Ustaz tak dapat noti sekarang. Tak tahulah apa masalahnya. Memang noti betul. Yalah. Dah. Perbincangan ni adalah perbincangan terpencil. Terpencil maksudnya kita nak memperhalusi kehidupan. Jadi tak semua perbahasan yang kita nak, orang kata apa, bongkar kebenaran kan. Bila kebenaran ni banyak penandang benda yang tak sedap dengar telinga ni, sakit telinga dengar. Dahlah perbincangan dia pun dah terpencil. Dengan keadaan pula Allah, apa pun alhamdulillah lah, mana yang Allah izinkan ni syukurlah. Saya alhamdulillah kira Allah hantarkan juga untuk dengar apa saja kebenaran yang nak disampaikan. Sebab bila sebut tentang kehidupan, kalau dalam perbincangan mana-mana, dia panggil neraca kehidupan. Biasa dia akan pergi pada cerita perasaan, masalah. Lepas tu cerita tentang bagaimana nak berjaya dalam kehidupan. Cerita beragama baru cerita, ni beragama ni.
Okey tuan-tuan, kita tukar. Sekarang kita berbincang dalam bab agama. Terus jadi lain. Kan? Tapi bila bab kehidupan, dia open. Freestyle. Freestyle katanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala baik. Besar betul nampak muka kecil kan lah. Macam mana sahih lagi tu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kecil kan dia? Minimize kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Jadi bila sebut tentang kehidupan memang jadi yang dengar ni mana dapat dan yang nak kena cari. Sebab kita tak cari pengikut. Tapi siapa yang nak mendalami, nak menghayati tentang kehidupan, silakan. Dan saya bagi tahu, akhir zaman ni fitnah kehidupan. Banyak sangat fitnah kehidupan. Betul tidak? Fitnah kehidupan banyak sekarang ni. Sebab tu antara topik kita nak cerita pagi ni, bagaimana nak menghadapi kecaman. Jiwa nak berhadapan dengan kecam. Kecaman tuan. Kadang-kadang kita belajar ilmu agama, belajar dah. Tapi tengok sekarang, agama macam mana. Orang nak belajar agama pun kena fitnah. Zaman sekarang semua kena. Jadi siapa yang ada ilmu tentang kehidupan nak menghadapi fitnah kehidupan, Nabi dah ajar dah. Nabi ajar dah. Doa antara untuk berlindung. Azabi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Wa fitnatil mahya wal mamat. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, berlindung daripada fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan. Mulut dan bunyi suara tak sama, keluar masuk balik lah. Saya pun tak tahu. Tengok okey je ni. Saya pun tak tahu. Mungkin ada yang okey kot. Test. Mana yang okey kata okey. Baik. Itu nama fitnah. Nora Anasudiah. Fitnah. Sekarang ni kita terdedah dengan keadaan dunia yang akhir zaman ni tanpa sempadan ni. Tanpa sepadan. Dunia ni semua kena. Suara jadi delay. Tak apa Ustaz, jadi audio clear. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Baik. Yang mana tak okey tu keluar KB clear. Untuk KB kita clear, okey lah. KB clear. Jadi Puan Fazla okey. Puan Nordin okey, Masya Allah. Zulinda okey. Okey. Syida Mida kau keluar apa ni, log in log out balik. Memang Tuan Surau Najahiyah, Tuan Acu. Memang pengajian ni memang banyak halangan ni, pengajian kita ni. Yang bosan pun bosan, yang tak suka. Ada je sekatan dia. Kan? Biasalah. Nak sekat secara total tak boleh. Sebab Allah yang menjaga. Hana. Okey banget. Okey dah, hana okey. Inna Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nampak tidak? Allah yang menjaga. Kebal dah kena kecam sekarang. Masya Allah Syekh Na. Tak apa Ustaz, sama juga keluar masuk. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melaka clear, Panjulaina okey, Seremban jelas. Okey, ada okey, ada tak okey. Log in log out pun sama. Itulah dia. Bahagian masing-masing lah. Ini kita pakai fasiliti mana yang ada. Kadang kita pun tak boleh nak berjangka. Inilah keadaan. Keadaan ni kita tak boleh nak expect. Bila terjadi, maka kita akan hadapi dengan sekadar mana yang ada. Memang keadaan ni di luar.
Allahumma salli ala Muhammad. Wah, muka ustaz suara orang lain ataupun suara orang lain muka saya. Jangan main. Macam-macam sekarang zaman ni. Masya Allah Puan Fazilah. Betul. Yang penting hati okey. Bila hati okey, apa pun keadaan kita boleh hadapi. Bila hati okey, apa pun keadaan kita boleh hadapi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi dia running sekejap. Bagi dia running sekejap. Mudah-mudahan okey semua. Suara dari Allah melalui Ustaz. Masya Allah. Benar. Itu hakikatnya. Itu hakikat. Baik. Surah Al-Furqan ayat 63. Siapa boleh copy paste surah Al-Furqan ayat 63. Ibadur Rahman allazina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan ayat 63. Ibadur Rahman, ciri hamba Ibadur Rahman, ciri hamba Allah Ibadur Rahman. Allazina yamshuna 'alal ard hauna, yang berjalan di atas muka bumi dengan tawaduk. Berjalan atas muka bumi dengan tawaduk. Dengan tawaduk. Dan apabila dia berhadapan dengan wa iza khatabahumul jahilun. Nah, terima kasih Tuan Acu. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, ialah yang mereka berjalan di bumi dengan sopan santun. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dan perkara yang tidak diingini. Qalu salama. Ini penting. Hal ini menjadi indikator kita. Menjadi hala tuju kita. Pertama, bukan soal orang tu cakap buruk kat kita. Bukan soal kita sekarang, bukan soal bagaimana nak suruh orang cakap baik kat kita. Tak. Mulut orang, lidah orang kita tak boleh nak jaga. Kita tak boleh nak jaga. Yang kita boleh nak jaga adalah apa peranan kita untuk berhadapan dengan keadaan itu. Nah, sudah pasti keadaan itu mesti dihadapi dengan iman. Iman. Sebab itu Ibadur Rahman itu adalah hamba Allah yang beriman lah. Pertama, dia mesti tawaduk. Tawaduk. Dia mesti tawaduk. Hauna ni adalah satu sifat yang mana tawaduk ni dia bukan bermaksud tunjuk-tunjuk lembut. Bukan. Tawaduk ni bukan begitu. Contoh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Contoh, saya nak bagi contoh dulu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an itu tawaduk, tuan. Walaupun gelarannya adalah Asadullah, singa Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an itu singa Allah, tuan. Kalau tengok Khalid Al-Walid, Saifullah, pedang Allah. Kalau tengok panglima-panglima tentera Islam terdahulu, semuanya mempunyai satu haibat, dia panggil satu keterampilan yang luar biasa. Tawaduk ni bukan bermaksud tunjuk lemah, tunjuk lembik, tunjuk lembut depan orang, tak. Tawaduk ni adalah dia tunduk dan patuh kepada arahan Allah. Tunduk dan patuh kepada arahan Allah. Dia berjalan dengan mengenal akan erti dan hakikat diri dia dari siapa. Walaupun dia memiliki segala kehebatan, walaupun dengan ketegasan yang ada,
hatinya tidak ada sedikit pun kebergantungan kepada makhluk. Hatinya tiada sedikit pun kebergantungan kepada makhluk. Dia relax. Dia tidak, setengah orang dia kadang-kadang nampak perbuatan lembut, nampak macam tawaduk, sebenarnya hatinya berharap kepada makhluk. Jadi maksud ke sini tawaduk ni kita nak belajar ni. Maksudnya hati kita nak memastikan supaya tidak mahu akan apa-apa kesan daripada keadaan. Contoh, kita nak berlembut supaya orang suka. Dah. Bukan sebab orang suka. Setengah orang kita kena jagalah sebab nanti kalau orang tak suka, orang lari. Kita ni kena buat begini-begini. Nampak tidak? Bermaksud, dia bukan nak buat orang suka. Dia nak menjaga hatinya dengan pencipta. Kadang-kadang, kalau dia bertegas, dia melaksanakan hukum, penguat kuasa contoh, dengan ketegasannya itu, menyebabkan orang tak suka. Adakah ada orang tidak tawaduk? Tidak. Tawaduk ni, dia tetap melaksanakan hukum Allah. Tunduk dan patuh. Itu ayat dia. Tawaduk adalah tunduk dan patuh. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah memang kita dalam gerak kerja nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunduk dan patuh ini adalah bermula dari diri kita. Sebab tu ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ard hauna. Dengan rasa tawaduk ni, takut dia akan tersilap langkah dia. Takut dia dalam keadaan yang mana dia bimbang bahawa Allah Subhanahu wa taala murka atas diri dia. Itu nama tawaduk. Isu poligami tak payah jaga perasaan orang. Memang Islam bukan kata nak menjaga perasaan orang. Tapi Islam menjaga segala kemaslahatan. Islam kena menjaga, orang kata apa, jangan menzalimi orang. Bukan perasaan. Menjaga perasaan, dia begini. Dalam konteks, ni suami, peranan suami. Sebagai ketua dan peranan. Maksud jaga perasaan itu adalah jangan menuruti hawa nafsu. Itu jaga. Jaga perasaan, jangan tunduk dengan nafsu. Itu sebab perasaan tu nafsu. Jaga perasaan tu, jangan ikut hawa nafsu. Nafsu dia ikut suka-suka. Jangan. Jaga hati. Ni pemimpin kena buat. Kena pastikan isteri dia, kena jaga hati isteri. Kena jaga perasaan isteri. Macam mana nak jaga? Jaga hati isteri agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati isteri, jaga hati kita. Itu nama jaga. Bukan jaga ni ikut apa yang kita suka. Ramai orang salah faham. Saya nak jaga ustaz, saya nak jaga hati orang, dan nak jaga perasaan orang, nak jaga perasaan isteri. Apa maksud jaga tu? Kan? Apa maksud jaga? Tu dia. Sebab itu, apabila kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Puan Rafisa Idris, sekarang ni dah tak dapat notification dah. Ramai yang tak dapat dah. Tak tahulah nak cakap macam mana. Sabar je lah. Mana yang cari, itulah yang dapat. Siapa yang mencari, dia akan didorongkan insyaAllah. Jadi sebenarnya Ummu Wadudah membuka ini, sebab tu cakap kadang-kadang kita ada ilmu agama pun, kadang-kadang kalau tak jaga perasaan yang mana tidak mengikut kehendak Allah Ta'ala. Dia bermula dengan hati kita, bermula dengan diri kita yang salah faham tentang kehidupan. Salah faham tentang kehidupan. Salah faham tentang kebenaran. Sebab tu kita berbalik kepada perbincangan allazina yamshuna 'alal ard hauna. Sekarang ni kita nak pastikan hati kita tunduk dan patuh. Bukan tertunduk. Hati yang dah tertunduk dengan manusia. Tengok contoh isu fitnah sekarang ni. Allahu Akbar. Banyak. Kita janganlah termasuk. Janganlah termasuk dalam golongan-golongan itu. Sekarang ni, isu ni sekarang, jangan sampai kita tertunduk dengan keadaan. Contoh, bermula kita kadang-kadang
Kita mengikuti perasaan kita sehingga kita tertunduk. Kita tertunduk dengan keadaan itu. Contoh, seorang suami, dia tertunduk dengan perasaan isteri. Dia mengikutkan perasaan isteri dengan harapan konon-konon nak menjaga. Akhirnya, dia mengundang kecaman. Dia akan mengundang kecaman sebab kita terlampau nak meraihkan perasaan yang tidak disuruh oleh agama. Agama suruh mendidik. Bukan mengikutkan perasaan bagi tayang ke orang, bagi tu macam dia seorang, dia ada isteri. Orang lain ada isteri lebih daripada seorang pun, steady je. Contoh. Tu kan, nak bagi tahu. Contoh. Macam contoh tayang anak seorang, orang lain ada 5-6 orang anak, 7 orang anak pun ada, 8 orang anak, steady je. Dia seorang anak, dia punya cerita, macam dia lah yang paling pandai jaga anak. Lalu sekali orang ikut dia, bukan ikut agama. Ini hati-hati. Ini yang kata mengundang kecaman. Dia nak tunjuk apa? Dia nak, ini hati-hati. Jangan sampai orang melihat kita lah yang nak diikuti. Sebenarnya kita sebagai medium untuk menyampaikan apa yang Allah suruh, Nabi suruh. Lain sekali orang kagum dengan diri kita, akhirnya nak jadi macam dia. Tunggu kecaman nanti. Itu bukan tawaduk, tuan-tuan. Tawaduk ni tunduk dan patuh kepada Allah. Dia sebenarnya Puan Fatma dicetuskan oleh agama sebab kita pun orang yang nak belajar agama pun mencari popular pada agama. Memang kenalah balik zaman akhir zaman ni. Kita nak belajar dengan yang popular je. Minta maaf cakap. Sekali kena balik lah. Kena balik lah sekarang ni. Kita beranggapan agama seperti itu. Agama seperti orang. Sebenarnya agama bukan ikut orang. Agama ikut kebenaran, ikut Allah, ikut Rasulullah. Dan ada contoh tauladan yang mesti selari. Kadang-kadang kita dah terlebih, kita dah berlebihan dalam menunjukkan kebaikan. Contoh berlebihan tunjuk kebaikan ni, rupanya kita bukan tunjuk kebaikan, kita tunjuk baik. Tunjuk baik, akhirnya orang ikut diri kita, bukan ikut kebaikan. Akhirnya orang nak jadi macam dia, macam dia, macam dia. Orang nak layan isteri macam dia. Orang nak kena macam dia. Ini yang berlaku. Saya tengok lepas pada tu baru isu fitnah ni keluar. Sebab tu fitnah itu bermula dengan kita yang membuka, menghidupkan fitnah itu sebelum fitnah ni lebih teruk keluar. Kita mengagungkan wanita, isteri. Siapanya? Nabi dah bagi tahu dah. Fitnah bagi seorang lelaki itu isteri dan harta. Tapi yang fitnah itulah yang dikedepankan. Isteri itulah yang dikedepankan. Nabi dah kata, mana tak ikut Nabi lah. Fitnahnya harta, Nabi kata. Jangan hidupkan fitnah itu. Jangan duk kempen orang. Jangan duk bagi orang risau tentang harta. Tak, dia kempen juga. Siap. Siap. Kena. Kempen isteri, kempen romantik. Akhirnya kena, tuan-tuan. Sekarang ni zaman kita dah kena. Kita dah terkena dah ni. Sebab tu berlindung balik semua ni. Sekarang ni zaman kecaman. Jadi caranya kembali tawadukkan hati kita. Jangan suruh orang kita balik. Tunduk dan patuh balik pada ajaran Allah. Kalau tak nak kena kecaman. Dan ma khatabahumul jahiluna qalu salama. Sebab dah peringkat awal nak tegur macam mana, nampak macam betul. Orang akan marah. Orang kata kita akan cemburu. Alah ustaz jealous tu, tak boleh buat macam tu. Nampak tidak? Agama bukannya orang kata menzahirkan perbuatan begitu. Itu fitnah. Bila tentang isteri, ada setengah-setengah tu kata orang perempuan. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Beli jiwa katanya. Ini masalahnya. Itu bukan beli jiwa. Itu jual jiwa. Jual jiwa pada dunia. Jual jiwa pada perbuatan. Akhirnya, seelok-eloknya buat apa pun biarlah, senyap-senyap lah. Kan memang, kita bukan nak tunjuk dekat orang. Ingat, kita nak orang kata apa? Nak Allah tengok. Tak perlu orang tengok.
Ini zaman kecaman, benar. Ini zaman kecaman, tuan-tuan. Sebab fitnah dah bermaharajalela. Fitnah dah bermaharajalela. Fitnah tentang isteri, fitnah tentang wanita, fitnah tentang harta. Ya, ikat tu bermaksud adalah dengan kita tidak menggembar-gemburkan soal cerita tentang isteri. Ramai orang nak tanya pasal isteri-isteri saya. Cari sendiri. Saya sekali, setahun sekali itu pun gambar raya. Nak tahu, datang. Menghadap. Ni nak cerita saya bagi tahu. 3, kita solat jemaah. Bagi tahulah benda yang kita buat. Solat jemaah sekali. PKP itu hari. Sebab tu kita bila menghukum, menilai, kita menilai dengan kebenaran. Kita kena pasti ni something wrong ni. Ni ada yang tak kena. Nampak tidak? Akhirnya berlakulah kepincangan. Fitnah habis. Tengok tuan-tuan. Akhir zaman tengok. Fitnah perempuan, fitnah harta. Dua ni kena. Rapat kena tuan-tuan. Berlindunglah kita pada fitnah kehidupan ni. Sebab tu nak menghadapi kecaman ini adalah dengan kembali nak apa kata apa? Nak kembali tundukkan hati dia. Tunduk dan patuh. Dan qalu salama. Jangan banyak menuduh. Qalu salama. Berkatalah yang baik-baik. Berkatalah yang baik-baik. Qalu salama. Kalau orang ajak berdebat, berkatalah yang baik. Bukan kata kau tahu siapa aku. Tercabar. Kita ni cepat tercabar. Sebab bila kita nak tunjuk baik, bila orang nanti kenakan balik, kita mula nak cabar balik. Jangan. Sebab tu jangan nak tunjuk. Sebab kebaikan bukan satu pertunjukan. Kebaikan adalah satu suruhan. Kebaikan itu satu suruhan Allah. Kebaikan itu satu kewajipan. Bukan kena ada sebab kesian kat isteri kena buat baik, kesian dekat suami kena buat baik, kesian dekat itu kena buat baik. Kesian last sekali tak jadi kesian dah. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Suami mula tak percaya saya ada 3 isteri. Memang nampak macam ini bujang ke apa? Contoh kan? Contoh. Alhamdulillah. Haza min fali rabbi. Haza min fali rabbi. Orang kalau kahwin lagi kecaman. Asal poligami kecam kan? Saya bila kita tengok, okey baik, aku nak tengok sejauh mana kecaman itu. Sebenarnya kecam ni dia akan bermula dari diri kita sendiri. Bagaimana kita present kebaikan itu? Adakah kita buat itu sebab nak bagi tahu ke orang aku ada 3 isteri? Aku nak bagi tahu aku boleh buat? Ataupun kita buat betul-betul, ya Allah, ini takdirmu ya Allah, adalah pilihanmu ya Allah, aku tak mampu ya Allah, tolong aku. Sebab kebaikan ini adalah satu anugerah pada Allah. Bila satu anugerah tuan-tuan, insya-Allah tak ada kecaman. Beranilah kecam tengok, saya nak tengok. Contoh. Alhamdulillah tuan-tuan. 7 tahun, 8 tahun poligami, separuh perkahwinan pertama saya, baru 5 tahun kahwin dah poligami dah. Saya poligami awal. Alhamdulillah yang kedua 8 tahun dah. 13 tahun lebih. Baru ni, yang terbaru. Nak cerita lah. Nak bagi tahu tujuan kita buat tu apa? Di saat saya buat dulu pun memang satu benda yang pelik. Orang kan, isteri dah elok-elok dah, kenapa nak kahwin lagi? Tengok. Kita tengok macam mana kita hadapi dia. Contoh. Sebab tu jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab tu betul senjata makan tuan tu Encik Aswad. Kalau kita betul niat kita, sebab tu kita kena upgrade.
Yang satu pun dah terbaik. Terbaik bukan sebab satu. Terbaik sebab Allah buat. Bukan satu pun yang terbaik, akhirnya kahwin, oh saya tak kahwin lagi sebab dah terbaik. Bukan. Bukan sebab tak kahwin lagi sebab dah ada satu yang terbaik. Sebab yang terbaik itulah kahwin lagi. Kalau nak tengok terror tak terror, ke dah. Orang kata apa, cukup lah ustaz, tak reti saja. Kakak itu overclaim. Jangan overclaim. Tak tahu, tak boleh, cakap tak boleh. Guru Sohibul Fadilah Datuk Salahuddin Omar Qari, saya respect dengan beliau. Dia hormati. Masya Allah, anta boleh, ana tak boleh. Terus cakap ana tak boleh. Ana tak diberikan kebolehan itu. Ana, Masya Allah, tabarakallah katanya. Nampak? Ini dah cukuplah, isi ana dia terbaik. Jangan cakap macam tu. Itu orang tak ada modal nak bercakap. Itu mengundang kecaman. Itu mengundang kecaman. Saya tak mampu. Puan kalau nak bercakap, kita jumpa depan-depan. King zone, king ke tuan ke puan pun saya tak tahu. Ni bukan soal mampu. Kalau mampu, berapa orang ramai orang mampu. Kalau ikut mampu, dia akan buat ikut mahu. Bukan soal mampu king zone. Bukan soal mampu. Soal dia perlu atau tidak. Sebab tu ikuti pengajian mesti akan jumpa jawapan. Dia kalau main celah-celah ni tak jumpa. Sebab tu siapa yang jumpa minta tip-tip nak kahwin lagi ke, memang saya tak layan. Nak ikut pengajian belajar. Lepas tu jangan bagi alasan lah, ustaz boleh lah. Ini amalan bukan soal boleh tak boleh. Ini amalan adalah suruhan Allah. Ini amalan ni suruhan Allah. Bukan main boleh tak boleh. Kalau tak boleh pun kalau Allah suruh. Solat fardu. Tak mampu ustaz. Tak mampu ke tak mahu? Soal kebaikan kena ada kemahuan. Ustaz, saya mahu kahwin ustaz. Sebab saya mahu didik isteri saya. Itu sepatutnya. Jadi sebenarnya mana mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang kena kecam macam tu lah. Kalau saya cakap saya mampu sebab tu saya kahwin, itu mengundang kecam lah tu, king zone. Sebab tu jangan buat statement-statement yang konon-konon letak pada diri. Saya mampu, saya ada ilmu sebab tu saya kahwin. Oh, itu cari naas. Sebab apa? Benar, Tuan Amzi. Kempen didik. Kempen mendidik isteri. Saya tak suruh kempen kahwin lagi. Saya suruh kempen didik isteri. Jadi bila saya suruh kempen didik isteri, yang cakap ni kena ada bukti lah. Tu je. Bukti lah. Mana isteri yang kata kempen didik tu? Habis dia yang kahwin tak didik tu, nak buat macam mana? Tak dapat dia nak nolong. Tak dapat dia nak nolong lah. Itu dia. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata kita menegakkan kepada kebenaran, sebab kita nak berhadapan. Kalau kita salah dalam kita melakukan, tak ada satu hal tujuan jelas, kita akan mengundang kecaman. Sebab tu ramai akhirnya terduduk balik. Dia buat-buat baik, akhirnya terduduk balik. Sebab dia tidak pergi kepada asas dia. Sebab itu tadi tawaduk itu tunduk dan patuh pada suruhan Allah. Tunduk takdir, terima takdir pun tawaduk. Allah takdirkan saya kahwin lagi ustaz, tapi saya tak mampu, tapi saya mohon Allah mampukan saya ustaz. Tolong, ya Allah tolong aku. Gitu. Itu dia. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Dan apabila berhadapan dengan orang yang mengecam kita, qalu salama. Berkata yang baik. Qalu salama. Ataupun, ya tak apa. Tak apa. Qalu salama. Menang kat engkau lah. Ayat gitu. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kita membangunkan kehidupan ini, sebab tu orang kata jiwa kena kental, jiwa kena kuat. Ya, kental kuat itu adalah dengan taat. Jiwa yang dibangunkan dengan taat, jiwa kena taat, barulah datangnya kuat.
jiwa kena taat, baru datangnya kekentalan, kekuatan itu. Kalau tidak buat dari jiwa, itu jadi keyakinan yang tidak dibina, maka dia tidak akan mampu qaulu salama. Dia akan jadi satu perkara yang mengundang lagi pergaduhan. Buka aib sana, buka aib sini, kecam sana, kecam sini, cabar sana, cabar sini. Jadi macam tu. Sebab tu dalam konteks kita nak tengok sebenarnya Allah datangkan kecaman, Allah datangkan persoalan, Allah datangkan ancaman. Nak tengok kita ni salama ke tidak. Salama ni mesti bermula dengan tawaduk. Kalau tawaduk, dia akan salama. Kalau dia tak tawaduk, dia tak akan salama. Kita nampak macam tawaduk, rupanya terceduk. Rupanya terceduk. Terceduk, akhirnya bila ada isu, dia akan manipulate. Dia akan cuba lawan. Dia akan cuba tutup dengan sedaya upaya dia. Dia tak boleh nak pertahankan itu. Sebab benda yang dia buat itu bukan ketaatan, bukan kebaikan. Akhirnya kebaikan dia tercabar. Akhirnya kebaikan dia orang ragui. Hati-hati. Sebab tu kita minta lindung kepada Allah SWT. Macam mana pula seorang isteri nak dambakan ketua bidadari, tapi bila suami sebut poligami sehingga merajuk berpanjangan. Tak betul lah. Ciri bidadari syurga tak mengajuk. Hal kecil nak mengajuk. Syurga ni, Allahu Akbar. Kecil je jiwa kita kalau merajuk pasal dunia. Kecil jiwa kita ni. Sepatutnya jiwa yang dibangunkan dengan agama, dengan keimanan, tak ada istilah mengajuk pasal dunia. Tak ada. Itu masih tahap iman yang masih kebudak-budakan. Walau ustaz perasaan, ustaz ada, ikut perasaan lah tu. Bukan ikut iman. Ikut iman bukan macam tu. Ikut iman cerita tentang syurga, ganjaran syurga. Ikut perasaan mengajuk lah. Siapa hati abang? Siapa hati abang? Apa yang tak cukupnya saya? Mengajuk lah. Mengajuk lah dia. Mengajuk akhirnya menjeruk. Mengajuk akhirnya buat perangai-perangai buruk. Biasa mengajuk dia akan buat perangai buruk. Itu bukan ahli syurga. Patutnya kecil jiwa tu bila merajuk. Kena perbetulkan balik. Itu maknanya dia tidak mampu menanggung ancaman dia. Iman tak ada istilah merajuk. Majoriti perempuan akan merajuk bila isu kahwin lagi keluar. Sebab apa? Perasaan, Puan Fatma. Sebab apa majoriti perempuan? Sebab majoritinya mengikut perasaan. Suami pun merajuk manja-manja pun tak boleh ke ustaz? Dah tu tak payahlah merajuk manja-manja. Manja-manja je lah, tak payahlah merajuk. Panik. Orang kata nak jadi si burung ke unta. Burung pun tidak, unta pun tidak. Merajuk pun tidak, manja pun tidak. Lain sekali, dosa je dapat. Nak manja-manja, nak mengajuk-mengajuk. Mana satu ni? Fikiran tu kena waras. Payung emas, tak ada payung emas. Payung emas tak ada. Apa nak payung emas kalau dekat syurga tu lebih pada emas kita dapat. Payung kecil, tak ada payung. Payung-payung tak ada. Sana tak perlukan payung sebab dinaungi semua. Redup, tak ada payung. Payung ni dekat dunia. Itu pun kan payung, kena libas dengan payung ada. Nak payung emas, kalau libas lagi kan. Itu jenis tak faham bahasa tu. Tu lah. Ustaz, contoh suami yang kuat mengajuk benda kecil. Allah tu je lah. Allah. Tak tahu jawab apa. Allah. Buat kena, kalau mengajuk ni, biasa mengajuk ni, minta maaf cakap macam budak-budak. Jadi kena layan macam budak-budak lah. Alah. Alah. Mengajuk je. Alah. Abang mengajuk, pujuk lah. Dan nak sangat mengajuk. Jadilah orang yang matang. Matured. Mengajuk ni apa benda? Buang masa. Minta maaf cakap. Ada juga ke manja-manja mengajuk? Yalah.
Isteri Rasulullah nak ikut, confirm ke kita ikut isteri Rasulullah? Isteri Rasulullah SAW itu sempurnanya dari sudut segalanya kerana bersuami ke Rasulullah. Yang kita bersuami kan, nak cakap pening. Mengajuk tu, Allah tak kena gaya. Mengajuknya isteri Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu contoh, ummahatul mukminin semua. Sleep second. Bukan mengajuk manjang-manjang. Sehingga dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kalau dia mengajuk Tuhan Ibrahim, tak sebut Tuhan Muhammad, Tuhan Ibrahim, iaitu Nabi Ibrahim AS. Nabi tahu maknanya Aisyah radhiyallahu tengah ada yang tak kena tu. Tapi sampai tak nampak mengajuk tu sebenarnya. Isu tu satu dua je. Bukannya kita sepanjang hidup kita mengajuk. Kita kaitkan. Merajuk adalah sifat perempuan. Habis. Allah Akbar. Jadi tak boleh lah. Itu mengundang kecam lah. Itu menunjukkan nanti lama kita buat benda tu. Benda tu nanti akan mengundang kecaman. Ancaman di. Perangai lah tu, perangai. Dia orang beriman ni, dia memudahkan. Ingat kesimpulan dia, al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Jadi orang yang Islam ni, al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Orang benar-benar yang Muslim ni, dia akan memudahkan orang lain. Kalau perangai mengajuk tu menyusahkan ke memudahkan? Cuba beritahu. Menyusahkan kan? Orang beriman, dia takkan buat benda yang menyusahkan orang. Itu je. Apatah lagi suami dia, apatah lagi isteri dan anak-anak dia. Ini semua benda menyusahkan. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Itu sepatutnya. Perempuan merajuk tak apalah, merajuk ikut nafsu je. Dia tak ada tak apalah, merajuk tu ikut nafsu. Nafsu yang tidak terurus dengan baik. Kalau nafsu yang terurus dengan baik, tak ada mengajuk lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar. Jadi wanita isteri yang menyenangkan suaminya. Sekarang tak ada makna dah mengajuk. Bukan soal tua dah Puan Sujita Dola. Ni bukan mengajuk, bukan soal tua muda. Soal mengajuk ni adalah jiwanya itu ada agama atau tidak, ada Allah atau tidak. Orang pun kecam. Takkanlah mengajuk tu tak ada Allah. Cuba tengoklah mengajuk tu tahap apa. Orang yang dah dapat ganjaran Allah, dah yakin dengan segala ganjaran Allah, dia nak isu lagi ke tak dapat hal-hal dunia? Nak bagi tahu? Mana dia dalam proses nak kenal Allah lah tu. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Baik. Jadi kesimpulan dia, kita kena jadi hambanya yang tawaduk. Tawaduk ni dia tak ada Islam merajuk sebenarnya. Tawaduk ni tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tawaduk ni kalau nak betulkan kesilapan suami, nasihat dia elok Dewi Tan, tak payah mengajuk. Mengajuk tu bukan pengajaran. Mengajuk tu tak mengajuk tak jadi orang pun. Dia silap berubah jadi mengajuk muka jadi jeruk. Kan sakit jiwa dia. Cakaplah, besarkan hati, ikhlaskan hati, didiklah. Ustaz, kalau suami tak hubungi isteri 4 hari macam mana? Buat report polis. Payah 3 hari tak telefon. Buat report polis, buat kehilangan. Suami saya kehilangan, tak dapat dikesan. Buat polis. Payah So isteri suami pun, Allah Akbar. Itu kata Allah Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Apa masalah? Siapa 4 hari tak telefon masalahnya? Duduk kat hutan ke gamak ke apa? Masya Allah. Kadang-kadang ni itulah. Minta maaf lah saya cakap macam tu. Bahasa apa lagi nak cakap?
Bukan tak tahu agama, tahu. Bukan orang Islam. Nak cakap bahasa apa lagi? Allahu Akbar. Awak ada tanggungjawab, ada isteri tu. Awak lah dah ada 2 isteri, buat cara 2 isteri. Kau tidak seorang. 2 buat cara 2, 3 buat cara 3, 4 buat cara 4. Kalau tak dapat, buat cara tak dapat. Sipah dia banyak-banyak. Tak payah nak menung, tak dapat. Dah tak dapat. Ini soal jodoh Allah punya. Itu menunjukkan bahawa hidup ni adalah di bawah kekuasaan Allah. Nampak? Bukannya tak semua yang kita nak dapat. Sebab Allah yang menentukan dapat tak dapat. Jadi kebesaran tu Ustaz, mereka boleh dah tu. Dah tu. Di sisi Allah tak kira besar ke? Di sisi Allah tak kira besar ke? Mengabaikan begitu, itu kira besar. Jangan buat main. Polis pun tahu. Pergi je. Cik, tolong cik. Saya terpaksa dapatkan khidmat penguatkuasa. Sebab saya dah tak ada kuasa, cik. Saya terpaksa dapatkan khidmat penguatkuasa sebab saya tak ada kuasa, cik. La haula wala quwata illa billah. Repot lah, tolonglah cari suami saya. 4 hari tak kontak saya ni. Hidup pun tidak. Allah Akbar. Itu je ubat dia. Itulah dia. Di sisi Allah, kesilapan tu semuanya besar. Jangan buat main. Lagi-lagi buat tanggungjawab. Ataupun tanpa hari tak kontak. Medeh lah. Ya Allah, suami aku putus talian ni, ya Allah. Mengadulah ke Allah. Puan Mengadulah ke Allah. Nak buat macam mana lagi? Sama lah tu. Dia hilang peranan tu, sama juga. Boleh repot juga. Doalah ke Allah. Mengadu ke Allah. Ya Allah, tolong cari suami, ya Allah. Mana, ya Allah, yang tak balik 4 hari ni, ya Allah. Kena naik mahkamah. Dah itu dah yang terbaik. Nak kena apa lagi? Ini namanya mengundang kecaman. Mengundang kecaman. Sebab tu perbuatan kita ni jangan buat sampai boleh merosakkan. Apa masalah? Allah, tak tahulah. Tak tahu nak cakap macam mana. Wallahu a'lam. Tapi itulah keadaan. Bila agama tidak menjadi sebagai panduan kita. Itulah kata tak sihat ke. Ataupun report KKM kalau tak sihat. Suami saya tak balik. Dia sakit ke hantar ambulans cari. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Itu je lah. Ngadulah puan, balik pada Allah Ta'ala. Itu ancaman dan kecaman. Kuatkan balik jiwa. Betulkan balik hubungan kita dengan Allah. Perbetulkan balik tujuan kita. Anggaplah semua yang berlaku ini qadar Allah. Allah tengah nak mendidik hati kita agar tunduk dan patuh kepada Allah kembali, insya-Allah. Allah Akbar. Kadang-kadang kita dah tak ada daya nak buat nak. Betul tu, saya faham. Saya cakap ni spontan je lah. Tapi saya faham. Puan apa yang hadapi, yang bertanya. Memang sampai tahap kadang-kadang kita buntu tu, Allah. Boleh jadi macam ni. Okay. Tapi kena balik. Orang beriman dia tak ada kebuntuan. Kalau benar pengharapan kita kepada Allah yang satu, pasti usaha kita akan dibantu oleh Allah. Jadi betulkan balik pengharapan. Mungkin dulu kita berharap kat suami. Kita berharap dekat duit. Kita berharap dekat ubat. Sekarang ni ubat dah tak boleh bagi sembuh. Kan? Kita dah tak tahu nak buat apa dah sekarang ni. Sekarang ni betulkan balik pengharapan kita kepada Allah. Betulkan balik pengharapan. Mengadu dan betulkan balik pengharapan kita kepada Allah SWT. Salah harapan kita tu. Dulu kita letakkan harapan, abang janji. Abang nanti kahwin, nanti abang kontak. Lalah, lebu. Lesak habis. Habis. Dok kita pun ngangguk. Ya. Ada juga yang nak bertanggungjawab. Lala sekali, tanggung saja. Jawab tak ada. Dia tanggung. Dia tengah gantung kawan tu dia buat. Tak mana-mana pergi tak. Allah Akbar. Betulkan kembali. Betulkan balik jiwa kita. Jadual amalan kita. Cek balik. Biasa saya cakap terang. Kadang-kadang hubungan kita, amalan kita dengan Allah SWT. Itu tidak dibina dengan erat. Tidak dibina dengan erat. Sebab tu dalam contoh dalam ARF saya wujudkan, insya-Allah.
wujudkan bagaimana kita nak berbetulkan balik jadual amalan kita, insya-Allah. Sebab kadang-kadang kita ambil mudah dengan Allah ni. Allah ni macam tadi suami hilang ke apa hilang ke, dia Allah SWT menjadikan alam ini allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. 6 masa je. Mudah di sisi Allah. Tapi masalahnya kita lah pula ambil mudah dengan Allah. Kita ambil mudah dengan Allah. Bila kita ambil mudah dengan Allah, kadang-kadang kita nak bagi masa untuk zikir pun susah. Solat awal waktu pun kadang tergeliat. Allah tak minta banyak sebenarnya. Dalam perbuatan lah. Tapi dalam ingat, kena banyak-banyak ingat Allah. Wazkurullaha katsira. Kena ingat banyak-banyak. Nampak? Kita sekarang baru nak betulkan balik timing solat, kena pancul. Barulah betulkan balik zikir pagi petang. Barulah kita, itu pun kadang-kadang kita terbabas juga. Time berdoa, kita tak minta harap betul-betul. Kita terdesak, time susah baru nak berdoa. Time senang, kita duk galik dengan nikmat dunianya Allah patutnya jadikan, patutnya makin rapat dengan Allah. Allah bagi suami okey, patutnya makin dekat dengan Allah. Allah bagi anak okey, bagi makin dekat dengan Allah. Allah bagi macam-macam tuan-tuan. Suruh kita taat kepada Allah. Jadi masalahnya sekarang, waktu tengah senang itu kita lupa lalai. Allah bagilah kita peringatan untuk kita kembali balik kepada Allah SWT. Itulah dia. InsyaAllah. Baik, moga-mogalah Allah rahmati kita. Ustaz, macam mana nak bina sabar selalu sangat tergelincir? Tuan Akmal aktif. Dalam bab sabar ni, kita kena faham satu perkara yang paling penting. Allah SWT boleh menghukum kita bila-bila masa. Tapi Allah Maha Sabar, menunggu kita, melihat kita, membantu kita, bagi petunjuk kat kita untuk menghadapi segala kerenah perangai kita. Nampak tidak? Allah boleh buat. Salah dia, pam, kena. Tak ingat Allah, dia petir, turun. Tapi Allah bagi juga kat kita. Macam-macam bagi. Dengan marah-marah pun mulut suap juga. Ngap. Kan? Duk marah orang pun mulut nganga juga kan. Tengah kita tak sabar pun sedut nafas elok je. Kita ambil lagi nikmat Allah Ta'ala tu. Makna Allah ni lebih sabar. Sebenarnya sabar tu sifat Allah. Ya sabur. Jadi kita genung. Sabar tu tengok Allah bagi peluang kat kita. Kita buat salah pun Allah tak catat lagi. Kata malaikat nanti dulu. Dia niat nak buat jahat tu. Nak tengok dia buat tidak. Kalau dia niat dan dia buat, baru kira satu kejahatan. Tapi kalau dia niat, lepas tu dia tak jadi buat, bagi dia kebaikan, Masya Allah. Kebaikan pula Allah bagi. Nah, itu dia. Kita tak sedar Allah sabar dengan perangai kita. Kita tak sedar. Sepatutnya yang paling layak nak tengok perubahan kita adalah Allah. Di saat Allah bagi macam-macam nikmat. Tapi kita ambil masa. Nantilah. Belum sampai hidayah lah. Belum sampai masa lah. Belum sampai itulah. Padahal nikmat Allah sampai. Macam-macam sampai lah. Nikmat macam-macam sampai kat kita. Satu-satu sampai. Tapi kita je tak sampai-sampai lagi pada Allah. Kita masih tersekat dengan keadaan diri kita. Keadaan kesenangan kita. Nampak tidak? Itu sebenarnya. Nikmat Allah satu-satu sampai kat kita. Kita yang tak sampai-sampai lagi. Tak sampai-sampai lagi. Itu sebenarnya. Itulah cara dia. Sebab sabar ni kena banyak tafakur, merenung. Baru kita boleh menghayati. Sebab sabar ni dalam hati. Sabar kat mana? Kat hati. Itu ayat dia. Mengenung Allah banyaklah. Ya Allah. Ya Allah. Dia mengenung lah tu. Baik. Baik, insyaAllah saya kira cukup setakat tu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Jumpa petang ni insyaAllah. Dalam si maksurat kita insyaAllah. Betul tu surah An-Najah. Tuan Acu kita. Jangan sampai Allah murka. Jangan sampai Allah murka. Rahmat Allah, kasih sayang Allah masih mengatasi segala-galanya. Tapi sekali Allah dah murka, minta maaf. Tak ada satu pun yang boleh menghalang daripada kemurkaan Allah. Baik, insyaAllah. Saya kira cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita. Amin. Hakul yakin. Benar tu Tuan Ilyas.
Bagi kita hati yang benar-benar yakin dengan segala janji Allah SWT. Alhamdulillah, moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh berkah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.